Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Tu Haji? Alhamdulillah, batuk tak ada lagi. Biasalah batuk memang susah ke nak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita terus bersama-sama berjemaah mengikuti program Generasi Al-Quran secara maya di Google Meet ini, insyaAllah. Di mana pada malam ni kita masuki siri yang ke-274. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk pengetahuan semua, setakat ni guru kita masih lagi belum join dalam Google Meet ni. Tapi sekarang dah pukul 9.43. Saya dapat mesej daripada Ustaz Haji Zulkifli Zainon. Assalamualaikum, saya lewat join nak buat pengesahan kahwin. Ustaz Zulkifli Zainon merupakan pengurusi Masjid Bandar Baru. Apa nama masjid? Masjid Bandar Baru tu ada nama lah. Jadi tiba-tiba ada orang suruh mai buat pengesahan kahwin. Jadi Ustaz rasa menguruskannya dulu dan lagi baru Ustaz akan join. Jadi saya pun tak pasti berapa lama kita akan nantikan kehadiran Ustaz, dan kita harap Ustaz akan dapat segera pulang untuk bersama-sama kita dalam Google Meet, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang walau bagaimanapun, marilah sama-sama kita terus mulakan program kita malam ni. Dah pukul 9.44 dah. Dengan sama-sama kita buka dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana yang saya telah war-warkan, patutnya apa kita punya khalifah atau guru kita pada malam ni adalah tidak lain tidak bukan adalah Ustaz Haji Zulkifli bin Zainon yang merupakan guru pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Aceh. Ustaz juga merupakan imam atau dan juga pengurusi Masjid Bandar Baru Kedah. Dan Ustaz ada hantar mesej kat saya, maklumkan bahawa Ustaz akan join lewat sikit kerana ada nak kena buat pengesahan kahwin. Ada orang datang ke masjid tadi nak buat pengesahan kahwin, jadi Ustaz terpaksa uruskan yang tu dulu sebelum balik untuk bersama kita. Jadi sementara itu kita pun saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz merupakan penampilan kali ketiga dah malam ni. Ustaz dah biasa dengan kita 2 kali dan malam ni adalah kali ketiga. Jadi insyaAllah kami dah pukul 9.45. Pasalnya kita mulakan dululah. Walaupun Ustaz tak ada lagi, jadi kita mulakan dulu dengan baca. Sepatutnya malam ni kita akan sambung membaca Al-Quran 3 lagi muka surat, iaitu kita akan baca muka surat 575 sampai 578, di mana malam ni kita akan baca surah Al-Mudassir dan juga surah Al-Qiyamah. Jadi kita akan baca dua-dua surah tersebut sampai selesai insyaAllah, dan kita akan baca terjemahannya nanti. Jadi sementara menantikan kehadiran Ustaz, jadi kita mulakan dengan sama-sama kita baca surah yang pertama dulu, iaitu surah Al-Mudassir. Sebelum itu, marilah sama-sama sekali lagi kita baca, mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita akan baca surah Al-Mudassir, muka surat 575 insya-Allah. Kalau ada kesilapan dalam bacaan yang saya perdengarkan, tuan-tuan tolong betulkan. Insya-Allah tak kira ada bersama dengan saya sebelah, mungkin boleh betulkan. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 575 ataupun tengok pada skrin yang saya telah tayangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir fa iza nukira bin nakur Fazalika yawma idzin yawmun ashir. Fazalika yawma idzin yawmun ashir. Fazalika yawma idzin yawmun asir.
على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يتبع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر فقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وإذا ازداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in fama lahum anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min qaswarah bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tazkirah faman syaa zakarah wa ma yazkuruna illa ayyasha Allah wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita dah dapat baca satu surah yang pertama iaitu surah Al-Mudaththir. Saya mohon maaf kerana sangkut-sangkut tadi kerana terpaksa layan ada orang nak join, ada bunyi macam-macam lah. Lepas tu dengan kesilapan ada, tapi ada guru di sebelah saya yang tolong betulkan. Alhamdulillah isteri saya tolong betulkan kesilapan yang saya baca, insyaAllah. Jadi kita akan seterusnya baca terjemahannya sementara menunggu Ustaz balik daripada masjid kerana menguruskan ada urusan saksi kahwinan ke. Jadi surah Al-Mudaththir, muka surat 575. Surah yang ke-74 Al-Mudaththir bermaksud orang yang berselimut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon dengan Allah dari syaitan yang terjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi sesuatu untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Dan kerana Tuhanmu bersabarlah. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang susah. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku sendiri telah ciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya. Tidak boleh. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan bebankannya dengan pendakian yang payah. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikir. Lalu mereka masam dan mengerut. Kemudian berpaling daripada kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari daripada orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa itu neraka Saqar? Ya, Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan kami jadikan penjaga neraka itu daripada kalangan malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai ujian bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin
agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang itu yang di dalam hatinya ada penyakit serta orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Al-Quran dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentera Tuhanmu kecuali dia sendiri. Dan sakar itu tidak lain hanyalah sebagai peringatan bagi manusia. Tidak demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, iaitu bagi siapa yang di dalam hatinya ingin mahu maju dan mundur. Setiap orang bertanggungjawab ke atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka saling bertanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk di kalangan orang-orang yang melaksanakan solat. Dan kami juga telah tidak memberi makan kepada orang miskin. Bahkan kami sering kali berbincang untuk tujuan yang salah bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan daripada orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling daripada peringatan Allah? Seakan-akan mereka keldai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Bahkan setiap orang daripada mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar satu peringatan. Maka barang siapa yang mahu, tentu dia mengambil pelajaran daripadanya. Dan mereka tidak akan mengambil pengajaran daripadanya Al-Quran kecuali jika Allah mahukannya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi keampunan. Alhamdulillah, kita pun dah baca terjemahan kepada surah yang ke-74, surah Al-Mudaththir. Saya rasa Ustaz masih lagi belum join, jadi kita teruskan dengan surah yang kedua malam ni, iaitu di muka surat 577, surah Al-Qiyamah. Jadi tuan-tuan boleh buka muka surat 577, surah Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa qasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah alqa ma'azirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah wa iza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ayyub'ala biha faqirah kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla summa awla laka fa awla ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa wa ja'ala minhu zawjayni dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah dapat baca surah yang kedua pada malam ni, iaitu surah Al-Qiyamah. Di samping itu saya mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Haji Zulkifli Zainon. InsyaAllah dah ada bersama-sama kita. Nanti kita akan berikan kepada Ustaz untuk menyampaikan tazkirah kita pada malam ni. Sebelum tu saya akan bacakan terjemahan kepada surah Al-Qiyamah yang kita baca sebentar tadi, iaitu surah yang ke-75 yang bermaksud hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbeliak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat untuk lari? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikejarkannya dan apa yang telah dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi ke atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya,
Jangan engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak. Apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan sakaratul maut dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkanmu? Dia yakin bahawa itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau kerana dia dahulu tidak mahu membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mahu melaksanakan solat. Malah dia mendustakan Rasul dan berpaling daripada kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja tanpa disoal? Bukankah dia pada mulanya hanya setitis mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadi daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Bukankah Allah yang menciptakan demikian berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati? Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni kita dah dapat baca lagi surah yang kedua, iaitu surah Al-Qiyamah, dan malam ni kita dah baca dua surah daripada Al-Quran, 3 muka surat, daripada muka surat 575 sampai 578. Yang pertama tadi kita dah baca surah Al-Mudassir, diikuti oleh surah Al-Qiyamah. Jadi saya mohon maaf kalau sekiranya sepanjang yang saya baca tadi dah ada banyak kesilapan. Jadi mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada malam ni sepatutnya kita bersama dengan Ustaz tadi, sepatutnya Ustaz yang memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Namun seperti mana yang saya maklumkan tadi, Ustaz ada urusan di masjid tadi sebagai pengurusi masjid, ada urusan buat pengesahan kahwin, dan Ustaz pun maklumkan bahawa akan join lewat. Jadi Alhamdulillah Ustaz sempat juga join bersama kita. Jadi dengan ni kita dah memasuki slot yang seterusnya, iaitu slot full 10, iaitu kuliah jam 10 kita. Kita akan bersama dengan Ustaz pada malam ni untuk mendengar tazkirah daripada Ustaz. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Zulkifli bin Zainon untuk menyampaikan sedikit ilmu kepada kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Cikgu Abdul Rahim dan seluruh ahli keluarga serta seluruh masyarakat ahli jemaah Surau Taman Jawijaya. Pertamanya saya mengucap terima kasih kepada Cikgu Rahim kerana sudi sekali lagi menjemput saya yang kurang ilmu ni untuk bersama-sama dalam majlis yang berkat, majlis Al-Quran yang berkat. Dan yang kedua, saya terus ucapkan tahniah kerana sentiasa konsisten ataupun istiqamah dengan pengajian Al-Quran ataupun
tadabbur dan talaqi Al-Quran. Mudah-mudahan usaha ini akan mendapat ganjaran yang tinggi dan hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka yang meninggikan Al-Quran itu di hati-hati orang-orang manusia-manusia yang lain untuk sama-sama mencintai ilmu Al-Quran ini. Baik. Jadi saya mohon maaf saya tak dapat serta lebih awal sebagaimana yang dijanjikan jam 9.30. Kerana malam ni ada ahli jemaah 2 orang nak datang untuk buat pengesahan nikah kahwin. Jadi nasib baik yang nak nikah malam ni lelaki, kalau perempuan lambat lagi ya. Kalau perempuan saya ingat Cikgu Rahim kena pergi kuliah lah. Orang lelaki dia cepat, saya borang dia nipis je. Macam orang perempuan lah, kalau nak siap tu kita jenuh tunggulah, ekor kita sejuk pun jadi peluh juga. Tapi orang lelaki cepat. Tapi hak yang Taman Jayawijaya tu cepat semua. Lain pada tu yang lambat. Baik, meringkaskan kalam saya pada malam ini, kita pun dah tengok jam 10 suku dah. InsyaAllah seberapa ringkas yang saya dapat untuk kita berkongsi beberapa 1-2 benda. Tadi Cikgu Rahim kata dah baca 2 surah, iaitu surah Al-Muddathir dengan surah Al-Qiyamah. Jadi surah Al-Mudathir iaitu surah yang ke-74 dan 75 surah Al-Qiyamah. Di mana kedua-dua surah ini dia berada berdekatan, berhampiran, berjiranan. Surah Al-Mudathir, kemudian selepasnya surah Al-Qiyamah, dan selepas surah Al-Qiyamah itu surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahri. Jadi surah Al-Mudathir ni dia ada kawan, dia ada partner dia, iaitu surah Al-Muzammil. Al-Muzammil dengan Al-Mudathir ni dia berkawan. Iaitu boleh kita katakan sebagai dia punya couple lah, dia punya pasangan surah Al-Muzammil dan juga Al-Mudathir. Kerana makna Al-Muzammil dan Al-Mudathir makna yang hampir sama. Kalau kita kata bahasa utara ni orang yang berkelumuh lah. Nak ambil kain kelumuh, selimut. Jadi itulah Muzammil dan itulah Mudathir. Cuma beberapa perbezaan lah di antara Al-Muzammil dengan Al-Mudathir. Al-Muzammil ini iaitu orang yang berselimut. Muzammil ni selimut pada badan. Badan dia selimut. Contohnya dia ada satu shawl kain yang besar, macam kain selendang tu, macam kain selimut, kain kebak tu, diselimut badan dia. Jadi daripada bau ke bau ni ditutup habis. Di kepala dia. Itu Muzammil. Manakala Mudathir, dia tak selimut badan, tapi dia tutup kepala dia. Macam orang perempuan pakai tudung. Macam orang ambil kain tola tu buah atas kepala. Jadi itu Mudathir. Tetapi pengertian dari segi konotasi bahasa tu, walaupun kita nampak perbezaan dia lain, tetapi dia punya tindakan tu hampir sama. Dan tujuan selimut badan ataupun klub menyelubungi kepala itu, kita kata seseorang yang berada di dalam ketakutan. Itu isu dia. Orang yang berselimut ni orang yang takut lah. Kalau dari segi orang yang kajian body language, gaya bahasa badan ni, orang tengok dia ni pasal apa yang tangan suka duduk dalam poket ya. Jadi ni mesti ada sesuatu, dia takut, dia gabra ke, dia ketak ke, nak kena temu duka ke, nak kena apa ke dan sebagainya kan. Jadi kebimbangan dia tu terlalu tinggi. Jadi inilah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Nabi Al-Muzammil ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut, diancam oleh orang-orang kafir Mekah. Manakala Al-Mudathir ini, Nabi dah terima dah wahyu
Dan orang dah tahu dah bahawa Muhammad ni dah terima wahyu, cuma orang duk bercakap-cakap. Nak berdesas-desus. Muhammad ni dapat wahyu, siapa bagi kat dia? Dia ni dapat ada benda pelik-pelik boleh buat, boleh belah itu, boleh belah ini, boleh ayak keluar daripada jari dan sebagainya. Dia ni betul dia dapat wahyu ke ataupun dia ni memang ahli sihir? Jadi bila isu desas-desus di kalangan orang-orang Arab Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal dan sebagainya, duk cakap tentang Nabi, isu-isu sebegini. Jadi Nabi ni, benda-benda sebegini ni sampai ke ujung-ujung telinga dia. Dan Nabi SAW tak reti nak menjawab ke orang. Dia tak reti. Dia tak macam kita. Kita ni orang cakap sepatah, 10 patah kita jawab. Nabi tak pernah menjawab. Kenapa Nabi tak reti jawab? Memang dia tak tahu nak jawab. Nabi hanya akan jawab apabila diperintah oleh Allah untuk jawab. Sebab Nabi akan bercakap sebagaimana kita dah baca dalam surah An-Najmi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bercakap kecuali apa yang dia cakap itu adalah detikan daripada wahyu, perintah wahyu untuk dia bercakap. Nabi akan jawab. Kalau wahyu tak suruh jawab, Nabi tak jawab. Itu Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila desas-desus di kalangan masyarakat Arab Mekah ni bercerita pada Nabi SAW, kerana ayat ni turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Selepas ini di kalangan orang Arab ni bercakap bahawasanya Muhammad ni ahli sihir. Ada yang kata dia bukan ahli sihir, dia ni ahli syair. Tengok dia baca ayat-ayat dia, tak macam syair kita tapi sedap. Maka itulah isu-isu yang orang sebut ni. Maka Nabi SAW dia tak reti nak menjawab apa. Maka dikatakan bahawasanya ketika itu Nabi ni dia ambil serban dia tu, dia bubuh atas kepala, jadi cuba melindungkan diri, cuba lindung diri kerana dia dikecam oleh orang-orang lain dengan pertuduhan-tuduhan yang berbagai-bagai. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi buka lumbung tu. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, buka, bangun. Maksudnya lawan, jawab balik apa yang kata kat kamu tu, jawab. Jadi artinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah Al-Mudaththir ini, kita dapat melihat satu tindak balas yang Allah Subhanahu wa taala perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah ini sebaik-baiknya kita pertahankan apabila kita mempunyai evidence yang kita boleh pertahankan. Kita kena berhujah supaya fitnah-fitnah ini tidak terus berlaku kepada diri kita ataupun tidak terus berlaku kepada orang-orang yang lain. Jadi tindakan Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab. Qum fa'anzir. Kamu bangunlah dan peringatkan kepada orang lain tentang perintah-perintah Allah Taala sekian. Dan jangan lupa ketika kamu memperingatkan manusia, jawab hujah-hujah manusia, kamu kena warabbaka fakabbir. Kamu kena ingat bahawasanya kamu ni sedang dipimpin oleh Allah. Jadi begitu juga kita ni, kalau kita menjawab hak orang pun, kita kena ingat bahawasanya pertama, yang kita nak jawab itu betul ke yang kita nak jawab. Yang kedua, kita janganlah menjawab dalam keadaan kita beremosi. Bila kita beremosi, akhirnya akan hilanglah segala jawapan-jawapan yang boleh disifatkan sebagai jawapan-jawapan ilmiah. Maka dia akan keluarlah caci maki, hamun dan sebagainya daripada mulut kita, yang asalnya kita pun tak pernah maki orang, tapi dengan sebab darah dah naik kepala, maka kita pun ikut dan lah bahasa nak keluar tu, ringan, orang panggil ringan mulut. Jadi sebab itu Allah Ta'ala peringat kepada Nabi SAW nak menjawab, nak memberikan peringatan kepada orang dan sebagainya. Maka hendaklah kita ni bercakap, berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu berdasarkan dalil ataupun dalil Al-Quran, ataupun kita baca doa, ataupun kita bercakap atas rujukan-rujukan ilmiah, supaya bahan-bahan hujah yang kita sampaikan itu diterima secara logik
oleh orang-orang yang bukan Islam. Kemudian dalam ayat ini juga saya nak ambil satu benda yang penting juga, iaitu ayat yang keempat yang Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat keempat ni dengan wa thiyabaka fatahhir. Allah kata, wahai Muhammad, kamu hendaklah pakaian hendaklah engkau bersihkan. Jadi dalam Al-Quran inilah, kalau tak salah saya, satu-satunya ayat yang Allah Ta'ala perintahkan supaya kita kena jaga kebersihan pakaian. Jadi kita ni khususnya orang Islam, pakaian kita ni mencerminkan kepribadian sebagai seorang Muslim. Kita jangan silap faham. Bila sebut orang Islam, pakaian kena leke-leke. Bila sebut aja orang Islam, pakaian jangan pakai kemas-kemas. Bila sebut orang Islam, pakaian ni nampak compang-camping, lusuh-lusuh. Kalau ada serika pun tu sedut serika lah, kira nampak renyok-renyok, bukan nyidai tu. Jadi itu bukan satu yang disukai ataupun diperintahkan oleh syarak. Jadi dalam ayat ini kita boleh ambil beberapa pengajaran para ulama-ulama memperingatkan kita apabila Nabi sendiri, Allah Ta'ala perintah dia untuk dia siyabaka fatahhir, bersihkan pakaian. Artinya pakaian-pakaian yang kita pakai ni mesti bersih. Ini bersih ini dari segi luaran dan juga dalaman. Bersih luaran ni artinya pakaian kita tak kotor. Bersih luaran ini artinya pakaian kita ini nampak elok. Pakaian kita nampak kemas, nampak cantik. Kita ada setrika, kita setrika, iron dia. Jangan bagi kedut-kedut. Jangan pakai kain pelikat pergi semayang tu bergulung macam rokok daun. Jadi hak di mulut pun gulung, hak dekat kaki pun gulung. Punya hebatnya. Orang kata waraknya, zuhudnya dia kain pelikat lagi banyak gulung, lagi warak. Tak, itu bukan warak tu pencegahan. Itu al-kasal. Kita duk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allah jauhkan aku daripada lemah dan juga malas. Jadi kita ada peralatan-peralatan yang kita boleh kemaskan pakaian. Maka kita kemaskan, iron dia bagi elok, bagi kemas, nak bersih dan sebagainya. Kita ada sabun bila kita basuh baju, gunalah sabun-sabun tu. Yang pastikan sabun itu bersih. Walaupun kita kata, sabun saya ni saya tak berani gunalah, mereka bubuh bahan macam-macam. Apabila dah disahkan oleh bahadan dan pihak berkuasa bahawasanya sabun itu suci, bersih, maka kita boleh gunakanlah. Tak payahlah kita duk persoalkan tu tak bersih, ni tak bersih dan sebagainya. Jadi kita boleh guna sebab walaupun sabun itu tak ada pada zaman Rasulullah SAW, tetapi dia adalah satu ejen yang boleh mematikan kuman. Sabun ini ejen yang boleh membantu menanggalkan kotoran-kotoran degil. Sabun ini juga ejen untuk mewangikan kita punya fabrik pakaian kita selepas dibasuh. Jadi kita boleh gunakan sabun itu sebagai salah satu bahan yang menjadikan pakaian kita ini bersih. Bila dah pakaian kita dah bersih, kita pun dah jemuk dia, kering dah elok, maka kita nak pakai dia, kita ambil dia dan kita serika dia. Kain telekung pun kita serika, kain pelikat pun kita serika. Ada orang selok spender pun dia serika. Bukan nak pakai tuyuk ke orang pun kan. Tapi dia tak puas, dia kata, saya biasa serika Ustaz. Saya serika. Ingat hak yang basah je dia serika, kering pun dia serika. Pasal dia nak kemat punya pasal. Alhamdulillah, bagus. Tidak ada masalah. Jadi Islam ni nak kita tampilkan. Dengan pakaian yang kemas dan bersih. Jadi maknanya daripada kaki kita, daripada kasut kita pakai, sandal kita pakai. Stokin kita pakai. Stokin ni getah dia kuat lagi kan. Kita getah tak kuat ni boleh buh kaki sebelah lagi.
Dia macam cawan plastik kena api tu. Asalnya dia getah cantik je, rat tu. Bila dia dah lama duk keluar masuk jadi kembang gitu. Kita tengoklah stokin. Bos stokin pun kaki duk sejuk lagi. Pasal apa? Rupa-rupanya hujung kaki tembus. Orang pakai stokin kaki tak sejuk, dia pakai stokin kaki sejuk. Rupanya kaki hujung stokin tu tembus. Semua lubang, berlubang belakang. Boleh buang lah sebab dah dikira rosak kan. Jadi pakaian kita bersih. Seluar kita, kain pelekat kita, kalau kita pakai jubah kita jaga beberapa hari, 2 hari kita basuh. Tak pakai pakaian yang sama. Sampailah kepada kita punya lebay, kopiah kita pun kita basuh. Sampai kalau pakai serban pun kita basuh. Dan serban pun diikat, dililit dengan cara yang kemas. Maka itu menampakkan personality orang Islam yang sentiasa berketerampilan kemas. Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang memang personality mereka kemas. Antaranya yang disebutkan dalam sirah sahabat-sahabat Nabi yang kemas ni, iaitu antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar ni antara orang yang dia punya pakaian dia ni kemas. Kalau di zaman tabi'in, ulama-ulama yang pakaiannya kemas iaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu pakaiannya kemas. Kerana Imam Abu Hanifah ni dia ada kilang fabrik, kilang kain. Dia tokai kilang kain. Kain yang dia buat, yang dia tenun itu, tenunan-tenunan ni tenunan-tenunan yang berkualiti tinggi yang dipakai oleh pembesar-pembesar, orang-orang besar negara pakai kain dia tu. Maka Imam Abu Hanifah dia mempunyai kain tenungan-tenungan yang hebat. Tapi Imam Abu Hanifah ni dia tak pakai waktu siang. Hak mahal-mahal yang hebat-hebat dia tak pakai siang. Dia hanya akan pakai waktu malam. Ini peliknya Imam Abu Hanifah. Apabila anak-anak muridnya tanya Imam Abu Hanifah, kenapa tuan pakai baju mahal-mahal pada waktu tengah-tengah malam? Minyak wangi pun minyak wangi yang paling mahal pada waktu tengah malam. Maka Imam Abu Hanifah kata, aku pakai ni bukan untuk manusia. Kerana manusia tak ada tengah malam. Yang ada Tuhanku lah. Tuhan manusia ada tengah malam. Kerana itulah aku pakai untuk dia, bukan untuk manusia. Bila siang aku pakai yang biasa sesama. Bagaimana manusia pakai, kebanyakan manusia pakai, maka kain itulah sama juga aku pakai. Sama dengan orang. Tak ada tinggi, tak ada rendah. Sama dengan orang. Tapi kalau malam, aku pakai yang paling mahal. Yang orang lain tak boleh beli. Kerana aku yang menghasilkan pakaian. Untuk raja-raja, untuk pemerintah. Aku boleh pakai yang mahal. Dan aku pakai itu bukan untuk raja. Tetapi aku pakai untuk Tuhan kepada manusia dan Tuhan kepada raja. Maka Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, dia bila semayang qiyamul lail malam, dia akan pakai pakaian yang cukup cantik, cukup kemas. Minyak wangi yang paling wangi lah. Tak tahulah brand kita pun tak tahu, tapi paling wangi lah yang Imam Abu Hanifah boleh beli. Yang dia ada kerana dia memang ahli korporat. Imam Abu Hanifah ni, dia korporat. Dia jutawan. Dia jutawan. Dia memang orang kaya yang hebat. Jadi tuan-tuan, perempuan sekalian, maka itu bersihnya pada sudut fizikalnya, pada luarannya. Manakala pakaian kita juga perlu bersih pada sudut inside dia, pada sudut dalamannya, pada sudut dalamnya, iaitu kita dapat beli pakaian ini daripada sumber yang halal. Kita ada duit kita ini dapat daripada mana? Daripada kita bekerja. Kita bekerja ni caranya macam mana? Bekerja dengan cara yang halal, dengan berintegriti. Kita tak mencuri, kita tak buat benda-benda yang haram dan sebagainya. Jadi kita dapat mahsul kita ni untuk kita beli pakaian nak beribadat, hasil daripada rezeki yang halal. Dan pakaian kita juga diguna dan dipakai untuk tujuan yang halal. Maksudnya, ada orang beli pakaian halal tapi dia guna untuk tujuan yang tak halal. Contohnya dia nak tunjuk-tunjuk ke orang, nak memperagakan kepada orang, nak menunjuk bahawasanya ada. Maka walaupun pakaian tu daripada sumber yang halal, tetapi pemakaian yang dia pakai tu tidak menghalalkan cara.
kerana dia menayang, kerana dia menunjuk-nunjuk, akhirnya timbullah riaknya, timbullah sum'ahnya, timbullah takaburnya. Maka itulah pakaian yang menyebabkan pemakainya akan mendapat dosa daripada pakaian yang kita pakai. Jadi sebab itu ada riwayat doa bila kita pakai pakaian ni, walaupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada doa yang boleh kita baca juga. Contohnya, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadhihi wa syarri ma fiha. Ya Allah Tuhanku, aku minta pohon padamu supaya apa yang aku dapat ni, aku pakai ni elok. Dan apa-apa sahaja yang terkena padanya elok, dan aku minta jauh daripada segala keburukan dan apa sahaja keburukan yang ada pada pakaian ini. Maka ada doa-doa, sama ada khusus ataupun tidak khusus, paling tidak pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita pakai. Kerana pakaian inilah. Dan kita pun dapat melihat pakaian ini bukan saja kita akan pakai dalam dunia. Malah di syurga nanti juga akan dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang indah. Dan pakaian ini merupakan satu trending, satu benchmark. Bahawasanya kita ni mendapat darjat. Contohnya Nabi Adam AS, bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam duduk dalam syurga, diberikan dengan pakaian-pakaian yang indah. Tapi apabila berlaku kesalahan pada Nabi Adam dan Hawa, maka punishment yang pertama sekali, hukuman pertama yang Allah Ta'ala kenakan kepada Nabi Adam dan Hawa ialah dilucutkan pakaian. Itu hukuman pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam dan Hawa apabila mereka melanggar larangan Allah dalam syurga. Nombor satu, Allah tarik balik pakaian mereka sehingga mereka berbogel. Tak ada apa, sehingga terpaksalah mereka ambil daun-daun untuk dijadikan pakaian menutup beberapa aurat-aurat yang tertentu. Maka ini kita boleh nampak bahawasanya pakaian ni dia adalah satu mesej darjat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau Nabi Adam itu adalah status ketinggian dia duduk dalam syurga dengan pakaian. Bila Nabi Adam melakukan kesalahan, Allah tarik pakaian itu, hilang, tak ada. Maka kita yang duduk dalam dunia ini, sebab itu menjadi syarat untuk orang Islam ni memelihara aurat. Kita kena pelihara aurat. Nak jaga aurat dengan apa? Dengan pakaian. Jaga aurat dengan pakaian. Maka dengan memakai pakaian itu boleh. Tadi hari ni saya 2 hari bawa budak-budak main sepak takraw. Main sepak takraw. Jadi tempat takraw kita di selatan ni, di Mutiara Impian lah. Jadi dia punya cikgu Mutiara Impian tu, dia jumpa lah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz main lagi seronok, 2 tahun tak jumpa. Semua ayat tu jumpa dengan siapa pun 2 tahun tak jumpa. Saya pun 2 tahun tak jumpa. Memang tak jumpa pun kan. Nak main sepak pun tak boleh. Maka duk sembang-sembang tu dia pun tanya, Ustaz saya ni dah jumpa Ustaz ni, saya nak tanya Ustaz lah. Saya duk muskil tanya orang macam-macam jawapan. Saya tak apa dia. Kalau saya reti saya jawab. Saya tak reti nanti saya balik, saya cari, saya telefon balik, saya jawab lah. Ataupun saya tanya orang. Soalan dia tanya, Ustaz, kami ni duk bawa budak-budak MI, Mutiara Impian ni, mereka sekolah sukan, pergi main game sana, perlawanan sini. Jadi dia kata, bila nak semayang ni, kami kira budak-budak ni semayang dengan pakaian sukan tu lah. Kalau tepi jalan pun tepi jalan lah, tepi trek pun tepi trek lah. Terus duduk pergi semayang kat surau. Tak lagi dia pergi klaim. Jadi semayang tentu ya. Saya kata bagus tu, bagus. Semayang fardu ni tang mana pun tak apa. Tepi padang bola pun boleh. Kita tunjuk kat orang kata kita semayang. Malah sunat tunjuk kita semayang. Tapi dengan syarat semayang wajib lah. Kalau qiyam mulai jangan tunjuk ke orang, makruh. Tapi kalau semayang fardu, sunat tunjuk, sunat i'lan kan, sunat hebah kan. Saya dah semayang, anda bila lagi? Masuk macam tu. Kan? Jangan masuk. Saya dah qiyamul lail, anda bila lagi? Itu tak payah. Itu tak payah. Itu silap mesej. Sebab amalan sunat ni, sunat kita sembunyikan. Manakala amalan wajib, sunat kita dedahkan. Kenapa sunat didedahkan?
sebagai tanzir, sebagai peringatan, reminder untuk orang lain yang tak semayang lagi. Oh, dia tengok aku tak semayang lagi. Nah. Sebab tu puasa kita kena habaq. Tengok anak bulan pun kena habaq dalam TV. Jangan tengok anak bulan bukan hantar WhatsApp, siapa baca, siapa tak baca sudah. Tak pasal apa, tak buat iklan dalam TV. Tak lagi tekuk riak pula. Jadi sebab tu anak bulan ni apa tahu lah. Tak boleh. Zakat fitrah sama juga. Kena iklan kan. Kena bagi tahu ni zakat fitrah ni kena bayar. Sebab tu kaunter zakat fitrah ni kalau boleh jangan duduk ke masjid duduk surau je. Pi mana halam tak apa. Nuk kat kaunter-kaunter pejabat kerajaan dekat pasar Ramadan tunjuk. Ni zakat fitrah supaya memperingatkan orang tentang perkara wajib. Nak pi Mekah, ni orang duk pi Mekah ni. Bila dia dapat pi Mekah, jangan duk kata kita pi diandam sudah. Tengok kunci pintu lama tak ada. 40 hari, bulan 7 baru balik. Kita pun tanya lama pi mana? Tengok pi mana lama tak ada ni. Tak ada khabar apa berita kot nak habaq tinggal rumah nak tolong jaga. Kami duk tolong jaga. Tak habaq suruh jaga. Kami duk jaga lah. Tak ada apa. Dia kata balik kampung Sat. Tak boleh. Sebab ibadat wajib umrah haji ataupun umrah yang wajib, maka wajib kita, sunat untuk kita hebahkan untuk memberi galakkan kepada orang lain juga melaksanakan ibadat. Itu dia punya perbezaan prinsip. Ni cikgu tu tanya, Ustaz, anak-anak buah saya ni, anak-anak murid kita ni dah kami suruh semayang lah budak-budak ni. Mereka main bola ke apa pakai selok pendek. Tapi dia pakai selok tight tu, selok ketat tu. Selok pendek di luar, selok ketat panjang tu. Kan, macam orang duk main bola tu. Jadi dia pun tunjuk itulah macam budak-budak anak kita duk pakai main takraw tu, selok pendek tu di luar, yang dalam ni selok panjang tapi ketat. So kita ketat okey, tak ada masalah. Dengan syarat hak pakai ketat tu lelaki. Kerana orang lelaki dia syarat dia menutup aurat dan kain yang dia pakai tu tak nipis, tak nampak kulit. Ketat bukan aurat. Kerana yang aurat ni pada ketatnya walaupun kain dia tebal tak sah sembahyang pada perempuan. Aurat ni, aurat ketat ni pada perempuan. Tidak ketat pada lelaki. Jadi orang lelaki kalau pakai selok ketat, tak ada masalah. Dengan syarat, ketat dia itu kalau dia cekang, kain dia tak nampak kulit. Okey. Tapi kalau perempuan, kain tebal sekalipun, macam selok jin, tebal lah tu. Kita cubit pun tikam jarum pun jarum bengkok. Tapi ketat merinim. Ketat merinim. Macam geruk nangka. Maka semayang dia tak sah. Dan tak semayang pun jadi berdosa. Walaupun tak semayang tetap berdosa. Sebab apa? Sebab masih nampak shaping dia. Nampak bentuk dia. Maka bentuk pada tubuh badan perempuan itu, dia adalah aurat. Walaupun pakaian dia tebal. Jadi saya kata semayang anak-anak yang lelaki ni sah. Tapi kalau perempuan duk pakai tight tu tak sah. Pakai tight tak sah. Maka perempuan ni kena pakai selok track bottom lah, yang longgar. Pakai selok track bottom, dia baju tangan panjang. Kalau pakai baju tangan serat, baju serat bau kat ni, tapi pakai tight hand sock. Ketat tu, hand sock pun ketat. Maka tak sah. Ni kena ingat kan, orang perempuan ni. Yang selalu dia pakai, dia kata tutup aurat lah kan. Pakai baju tangan serat. Tapi pakai hand sock kat dalam. Hand sock tu duk nampak ni. Lengan kejap. Nampak lengan kejap ni. Walaupun tebal. Maka tak sah. Sebab apa? Sebab tak sahnya bukan pasal nampak kulit. Hand sock dia tebal. Tetapi kerana ketat. Maka itu perbezaan. Hukum aurat di antara lelaki dengan perempuan. Walaupun kain dia tebal. Tetapi disebabkan kerana sendat ketatnya. Maka hukumnya tak boleh. Walaupun tak semayang, tak boleh juga. Hukum tak semayang. Jadi, kita dapatlah disu. Artinya, walaupun pakaian yang kita pakai itu bersih dan sebagainya, jadi kita kena tetap memelihara rukun-rukun pakaian itu dari sudut dalaman. Itu kita kena memastikan
pakaian kita pakai itu dalamannya bersih, sumbernya bersih, cara kita pakainya bersih, bukan nak menunjuk, bukan nak riak-riak, bukan nak takabur dan sebagainya. Jadi itu berdasarkan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala sebut sebagai ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Manakala yang terakhir saya merujuk kepada surah Al-Qiyamah. Maka dalam surah Al-Qiyamah ini lebih banyak menceritakan tentang qiyamah. Qiyamah ini apabila Nabi SAW, apa kaitan di antara surah Al-Muzammil, surah Al-Mudassir dan Al-Qiyamah? Bila Allah Ta'ala gerakkan Nabi untuk muddathir, qum fa'anzir, Muhammad bangun bukalah tudung kamu. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Wahai orang muslimut, bangkit ke ibadat malam. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Wahai orang muslimut, buka, bangkit pesan ke orang. Pesan apa? Pesan bahawasanya kehidupan kita ni ada permulaan hidup dan ada pengakhiran hidup. Maka pengakhiran hidup kita kiamat. Maka dia ada connection. Nah, surah di antara surah dengan surah ni dia ada connection dia. Dalam tafsir dia panggil alaqah bainas suratain. Dia ada hubung kait di antara surah pertama dengan surah kedua dengan surah ketiga. Contohnya surah Muzammil ada hubung kait dengan surah Mudassir ada hubung kait dengan surah Al-Qiyamah ada hubung kait dengan Al-Insan, dan begitulah seterusnya. Maksudnya daripada Fatihah tu sampai An-Nas tu macam rantai tangan tu. Gelang tangkap, kelik 114 klik. Ni ada rantaian. Jadi dalam surah Al-Qiyamah ini, ada satu hadis yang para ulama sebut, di mana hadis ini Nabi SAW diperingatkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi memperingatkan manusia tentang kiamat. Maka bila duk cerita tentang kiamat, kita ni hari akhirat nanti, kita tak boleh terlindung dah. Kalla la wazar. Nak pergi berlindung, nak lari, duk tak mana sembunyi, duk dalam kotak apa, la wazar. Tak ada tempat. Ila rabbika yawma idhil mustaqar. Kita hanya akan balik semua. Balik ke Allah Ta'ala. Yunaba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Allah Ta'ala akan bongkar habis. Daripada awal dulu sampailah ke akhir kita mati ni, habis. Balik insanu ala nafsihi basirah. Kita ni akan saling pandang memandang, tengok orang tengok kita, kita tengok orang dan sebagainya. Walau alqa ma'azirah. Walaupun kita tahu orang kita tengok tu uzur. Uzur ni maksud kita di akhirat ni telanjang bulat. Tetapi tak ada isu dah. Malu ke, uzur ke apa, tak fikir dah pasal apa? Pasal kita hanya duk melihat, menilai nasib, aku ni berjaya ke tak? Berjaya ke tidak? Maka dalam isu ni, Nabi SAW ada sebut, berkaitan dengan hari kiamat ini dalam tafsir, para ulama ada sebut, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Nabi SAW kata, sesungguhnya ada perkara-perkara yang akan mengikut, yang akan ikut kita, yang akan bersama-sama dengan kita selepas kita mati. Lepas kita mati nanti ada benda-benda yang akan bersama kita. Apa dia kata Nabi? Ilman 'allamahu wa nasharahu. Benda pertama yang kata Nabi yang akan ikut kita iaitu ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Kita ada ilmu, kita ajak ke orang dan kita sebarkan. Ini untung orang jadi cikgu lah, Cikgu Rahim. Orang jadi cikgu lah. Termasuk cikgu memandu lah. Cikgu sekolah memandu pun cikgu juga. Jadi bukanlah spesifik pada cikgu. Jadi sesiapa sahaja yang menyampaikan ilmu, ajaran dan sebagainya, dan ilmu yang ajaran teguran yang kita bagi itu orang guna. Jadi tak semestinya cikgu itu sebagai satu profesional. Tapi sebenarnya siapa sahaja boleh jadi guru. Sebab itu kita kena qum fa'anzir. Macam ayat kita tadi ni. Kita semua kena bagi peringatan.
Kita semua adalah reminder. Supaya manusia tak lupa. Supaya manusia sentiasa ingat. Bukan mestinya guru. Kalau jadi cikgu pun, cikgu tak pernah duk pesan. Tak bermakna. Tak bermakna. Tugas dia sebagai dia hanya menjawab jawatan guru, tetapi secara lumrahnya dia bukan guru. Sebab dia tak pernah memimpin orang ke jalan yang baik. Jadi siapa-siapa saja boleh jadi guru. Jadi kita Nabi SAW 3 benda bila kita mati dia akan ikut kita. Satu, ilman allamahu, ilmu yang kita akan ajak, wa nasyarahu, dan ilmu yang kita ajak itu sampai. Berterus. Macam Nabi ajak sahabat ajak kita ni ajak anak ajak anak dia ajak pula anak dia. Kita ni dapat ilmu daripada tok kita, tok wan kita, mak kita, ayah kita. Ilmu ni diguna, ilmu yang baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang akan ikut kita hari akhirat ni, wa waladan salihan. Kalau kita mati, kita tinggalkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ni, sekurang-kurangnya soleh tuan-tuan perempuan, semahyang. Tu kira soleh tu. Kalau tak semahyang ni, tak tahu nak abang. Sebab semahyang adalah ibadat yang besar kan. As-salatu imaduddin, semahyang tiang agama. Kita tinggalkan anak-anak yang soleh. Pastikan anak-anak kita selalu semahyang. Tuan-tuan perempuan ada WhatsApp, ada telefon. Semayang lagi. Walaupun dia meluat dengan ayah ni raja tanya semayang ke tak, Ayah tak meluat pasal masjid selalu duk pesan kat ayah. Hayal solat tiap-tiap hari 5 kali. Ayah pun tak meluat. Tak pisah masjid. Pasal apa anak ayah nak sah ayah? Pasal ayah tanya semayang lagi. Subuh bangkit semayang. Jadi kita kena sentiasa berpesan. Bila anak tu dia bangun semayang, nanti kita mati, dia menjadi kenangan. Kenangan ayah aku, kalau ada ayah aku, ada mak aku, selalu dia bergerak bangkit semayang. Lah ni tak ada siapa gerak aku. Tu kenangan dia tu. Jangan tinggal kenangan berkelah di Batu Feringgi sahaja. Ni anak duk cerita, teringat dulu pergi dengan ayah. Ayah duk tang tu, kakak tu. Duk tengok dengan mak duk tang tu. Teringat kat depa. Kalau mai Batu Feringgi ni jatuh air mata, mesti pi tang tu nya. Pipi pula orang dia suruh pindah pokok tu. Allah, jatuh lagi air mata. Tempat yang ayah dengan mak duduk dah tak ada lah. Jadi kita bagi satu kenangan. Walaupun kenangan itu pahit semasa dia ada, tapi manis satu ketika nanti. Saya pun tiap-tiap pagi balik, kalau anak tak bangkit tu, kena gerak. Bangkit, gerak sampai dia bangkit. Gerak sampai dia bangkit. I boleh alih kata alih. Buat macam mana kan? Itu hukum dia. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, au mushafan warrathahu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, yang akan ikut kita pergi kubur ni, kalau kita ada Quran, mashafan, mashaf Quran. Mashaf Quran ni maksudnya teks Quran yang kita duk buka baca macam Cikgu Abdul Rahim buka tadi dalam komputer walaupun dalam Word dia, tu kira teks lah tu, mashaf. Mashaf ni maksudnya lembaran yang tertulis ayat Quran, tu dipanggil mashaf. Tak kisahlah walaupun pada komputer, walaupun pada Android telefon, walaupun pada halaman kertas, maka itu dipanggil mashaf. Kita ada mashaf warrathahu. Kita ada kitab Al-Quran yang dia wariskan. Yang dia wariskan maksudnya bukanlah kitab Al-Quran lepas kita mati anak kita guna, ataupun kita guna hak mak kita ke, kita guna hak ayah kita ke, hak tu satu hal lah. Artinya ada ke tidak usaha kita ajarkan ilmu Al-Quran pada orang. Kalau kita ada sekelumit usaha untuk berkongsi ilmu Al-Quran dengan orang, macam tuan-tuan duk buatlah ni, usaha sekelumit ni, walaupun tuan-tuan tak ajar pun, tuan-tuan Cikgu Rahim jemput ustaz tu, jemput ustaz ni dan sebagainya, ustaz tu yang mengajar. Jadi usaha ni berlaku dan bertindak hasil daripada cantuman individu-individu ahli jemaah ni.
Lah ni kita saya duduk tengok ada 17 orang. Termasuk saya. Maka 17 orang ni, walaupun ada seorang ke 2 orang ke left tadi, maka kita ni sedang cantum usaha untuk mewariskan ilmu Al-Quran daripada seorang. Mungkin malam ni kita mengaji tak faham, malam esok kita faham, kawan kita pula tak faham-faham. Tak? Bukan tiap-tiap malam tuan-tuan ngaji faham, saya pun tak faham. Tapi akan ada hari yang kita faham, kawan kita tak. Artinya hak yang kita tak faham tu kadang-kadang bila kita duduk sembang sambil-sambil duduk makan tu, alah, malam itu Ustaz Abang macam ni, sekian-sekian. Lah bila Ustaz mana pula abang tu? Mesti hang tak ada macam tu. Dia abang apa? Dia abang macam ni. Kita pun abang. Kita wariskan balik ilmu hak kita mengaji kepada kawan kita. Itu maksudnya. Jadi, walaupun kita duduk dalam grup ni sikit, tak ramai, tetapi ilmu kita ni currency, sambung-menyambung. Kemudian yang kelima, kata Nabi SAW, yang akan ikut kita pergi dalam kubur nanti, au masjidan banahu. Pahala yang kata Nabi SAW yang kelima ni, masjid akan ikut kita pergi dalam kubur. Masjid ikut kita pergi dalam kubur, jenuh lah. Maknanya ada ke tidak sumbangan kita, wakaf kita ke, derma kita ke, sedekah kita ke kepada masjid. Jadi kalau boleh ni kita bagilah. Masjid ni bukan maksudnya masjid mutlak itu. Satu masjid mutlak. Yang kedua, surau musalla pun boleh dihukumkan seperti masjid. Surau dan musalla juga dihukumkan seperti masjid. Surau lah, surau. Kita ni, negara kita ada surau, ada musalla. Ada musalla. Kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil musalla. Kita ni terbalik. Kalau surau ni hak kita duduk sembahyang tu. Kalau musalla ni dia lain sikit pada sembahyang. Tapi kalau Arab, hak surau kita tu lah dia panggil musalla. Musalla ni maksud tempat sembahyang. Jadi kalau kita kata surau ni satu tempat yang diwakaf. Dari segi hukum, wakaf. Dia ada gazet. Walaupun dia tak masjid. Dari segi mazhab Syafi'i, walaupun dia tak masjid. Tapi dia ada surat wakaf. Enakmen Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang ke, Kedah ke, Melaka ke, dia ada gazet dia, tapak tu. Tapi kalau musalla, dia tak boleh gazet. Contohnya, di shopping komplek. Di shopping komplek, kita pergi pasaraya besar-besar ke, macam Maidin ke, Parai Buntak ke apa ke, dia ada tempat sembahyang tingkat atas. Tempat yang tingkat atas itu dia tak panggil surau, itu dia panggil musalla. Dan musalla ni mungkin satu ketika kalau pihak pengurusan dia perlu untuk nak buat tambah baik apa, dia akan ambil musalla tu buat lot shop. Dia akan pindah musalla tu pergi tempat lain pula. Tapi kalau surau tak boleh. Sebab dia dah gazet wakaf. Jadi sebab itu sesuatu binaan-binaan tempat ibadat Islam ini, contohnya kalau macam sekolah tu ada surau. Maka biasanya nak digazetkan ke tidak, maka tengoklah kepada keperluan, sebab dia duduk dalam tanah Kementerian Pendidikan. Sekiranya satu ketika tapak surau tu perlu untuk dibangunkan bangunan kerana kesesakan, kesempitan, maka dirobohkan surau itu, dibangunkan situ. Maka atas blok tu lah buat surau baru. Maka itu dia panggil musalla. Tapi kalau macam Taman Jawijaya ni, tak panggil musalla lah. Memang dah disediakan oleh pihak properties untuk kebajikan orang Islam. Memang itu syarat peruntukan pembinaan dia, maka itu namanya surau. Dan dimaklumkan pembinaan itu kepada Majlis Agama Islam Negeri. Artinya tahu, itu adalah surau, bukan musalla. Kalau dalam rumah kita, mungkin ada musalla. Saya selalu sembahyang ruang tamu. Itu musalla kita lah. Saya selalu, rumah saya buat satu sudut untuk sembahyang je. TV pos semua tak letak. Maka itu musalla rumah kita. Itulah maksud musalla. Jadi kita Nabi SAW, au masjidan banahu, ada ke tidak masjid yang kita bina? Maksud tempat yang kita nak sujud.
kita sedekah ke tidak. Maka dengan sedekah wakaf kita ni, orang boleh bangunkan, orang boleh imarahkan, buat itu, buat ini, pahala tu nanti akan ikut kita masuk kubur. Itu yang kelima. Yang keenam kata Nabi SAW, au baitan libni sabil, pahala bina rumah untuk orang-orang yang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni iaitu orang-orang yang tak ada rumah lah. Orang-orang gelandangan, orang-orang miskin. Contohnya macam tu lah. Maksudnya kita tengok satu keluarga tu tak ada rumah. Kesian kat dia dengan sakitnya, dengan apa. Kita pun kutik-kutik dek. Pakat-pakat masyarakat buat sumbangan, dapatlah berapa sekian, kita pun pergi buat gotong royong, bina rumah dia. Bagi atap bocor, tak bocor, dinding ada nampak, tak jadi dinding, lantai tak ada, kita tolong buat lantai, pintu sengit kita perbetul. Maka dia pun boleh duduk dengan rumah yang nampak kemas daripada yang sebelumnya. Maka tu pahala, tuan-tuan. Tu pahala. Dan kemudian yang ketujuh, yang keenam kata Nabi SAW, au nahran ajrahu, ada ke tidak sungai yang kita alirkan. Sungai yang kita alirkan. Macam mana pahala dengan sungai ni? Banyaklah benda kalau kita nak bincang dengan sungai ni malam ni, panjang tak tidur. Memadai saya buat contoh. Sungai yang kita alirkan ni dapat pahala. Contohnya, kita sebagai pengguna, orang yang rakyat ni, kita tak mencemar alam. Maka sungai-sungai ni mengalir air dia bersih. Sehingga orang-orang lain boleh guna air dia untuk ternakan, untuk makan minum dan sebagainya. Kita tak cemar. Jaga kebersihan alam. Tu jaga kebersihan alam. Maksudnya kita akan dapat pahala kalau kita ada usaha ke arah memelihara kebersihan sungai. Tu setengah orang kata, apa ni khutbah Jumaat baca pasal sungai? Jumaat khutbah baca pasal sungai, bacalah pasal lain. Pasal duduk tidur, tak tahulah cerita sungai tu kan. Rupanya kalau kita masih pakat jaga kebersihan sungai, dapat pahala. Kerana pahala tu akan mengalir sampai ke kubur ni. Dan banyak lagi lah konsep tentang pahala sungai ni. Kemudian kata Nabi SAW, au sadaqatan akhrajahu min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Ada ke tidak sedekah, amalan sedekah, RM2 ke, sedekah tenaga ke, sedekah masa ni macam tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak sedekah RM2 pun. Masuk Google, tak ada sedekah apa. Tapi tuan-tuan sedekah masa. Dia ikut pukul 11 mengantuk lah. Huak mengantuk lah. Tapi tuan-tuan perempuan sedekah masa. Masa tuan-tuan sedekah ni. Di mana ada sedekah masa, ada sedekah duit, ada sedekah harta, ada sedekah idea, ada sedekah tenaga, gotong royong. Tu semua tu sedekah lah tu. Fi sihhatihi wa hayatihi. Yang kita buat ni semasa kita sihat, semasa kita lapang. Bukan sedekah kita bila kita dah tersempit, kita dah terkesan, kita dah terhantuk, dah tergadah, barulah nak sedekah. Tak. Kerana sedekah ketika itu memang dapat pahala, tetapi bukan dengan keredaan dan kerelaan. Ni sedekah kerelaan ni ketika kita tak ada apa yang tersepit, tak ada apa yang menghentam kita. Kita ni cukup lapang lah, selesa sangat. Maka kita dengan relanya, aku nak sedekah. Itu yang Allah Ta'ala nak bagi pahala besar tu. Sebab Nabi kata, au sadaqatan akhrajahu, satu amalan sedekah yang dia keluarkan, min malihi, daripada hartanya, fi sihhatihi, ketika dia sihat, wa hayatihi, dan ketika dia hidup. Artinya jangan tunggu tersepit baru nak sedekah. Bila dah sakit tak lega-lega, berubat tak lega, keluar masuk wad, mainlah satu kawan daripada Taman Jawi Jaya duk mengaji
kultib tiap malam. Dia kata, hang kawan baik aku kan. Hang masuk hospital berapa kali lah tahun ni. Dia kata ni baru bulan 6. 6 kali lah. Maksudnya tiap bulan masuk. Maka kawan Taman Jayawijaya ni pun kata kat kawan dia, ni, aku nak abang hang. Aku setiap malam duk mengaji. Kami duk mengaji Google Meet. Ustaz pernah jumpa apa dah tak nak jumpa apa dah. Kalau jumpa dalam telefon je. Ada ustaz tu abang. Dia kata kalau kita sedekah kerak-kerak, Allah Ta'ala bagi lega sakit. Kita pun ceritalah pengalaman. Aku dulu sakit, tak tahu nak cerita. Aku pun duk sedekah. Aku pun tak tahu sakit aku tu lega sampai lah. Aku tak payah angkat ubat apa dah. Ubat dia sedekah ya. Kawan hak duk lena jauh, masuk ayak belah kiri, masuk darah belah kanan. Lubang hidung kena sumbat dengan oksigen. Dia dengar hak tu. Dia pun kata, sedekah, sedekah, sedekah. Mai bini dia sedekah. Mai anak dia sedekah. Anak dia tanya, lapang ke ayah? Sedekah. Mereka pun bincang, apa siapa ayah duk kita sedekah? Dia suruh sedekah kot. Kita pun habaklah kat ahli keluarga. Dia suruh sedekah tu. Ada apa sedekah lah. Maka anak isteri pun pergi sedekah kat masjid tu, sedekah kat surau ni. Dia tengok cepat je keluar. Sebab khasiat sedekah ni tuan-tuan, dia cepat menyembuhkan sakit. Fizikal pun dia, spiritual pun dia. Mudah lega sakit. Maka bersedekahlah banyak. Nah, kenapa? Kerana orang sedekah ni, dia tak ada dengki kat orang. Orang yang suka berkongsi harta, berkongsi rezeki dengan orang ni, dia tak ada busuk hati dengan orang. Pasal dia memang nak kongsi hak dia dengan orang. Dia tak ada kongsi. Orang hak dapat penyakit ni, dia tak mau kongsi dengan orang. Sebab dia takut rugi. Dia kata aku nak bagi dia kita cari teruk-teruk sampai tak tidur, tak balik rumah, bagi ke orang pula. Maka sakit dia tu masuk sikit, akhirnya dia jadi murung. Dia jadi depression sendiri. Maka kata Nabi, talhaquhu ba'da mautihi. Semua amalan yang saya baca tadi tu, hak Nabi sebut tu, ilmu yang kita ada, kita ajak anak soleh, kita tinggalkan, kita ada mashaf, kita ajak orang baca Quran, kita buat sedekah kat masjid, kita buat bina, bantu rumah orang-orang gelandangan, orang-orang sabil. Kita alirkan sungai, pahala sedekah, waktu kita sihat, waktu kita lapang, semua ni talhaquhu ba'da mautihi. Allah Ta'ala akan hubung dengan kita selepas kita mati. Jadi wallahu a'lam, dengan hadis itu menangguhkan bicara saya untuk malam ni dah pukul 11 dah. Nanti mengaji banyak-banyak, dia terlupa hak awal. Saya pun ngantuk orang. Nak ngantuk. Ni dapat Johan je kau Rahim. Johan ni. Johan. Tak perlu Johan. Johan tak perlu. Jadi insyaAllah, saya ucap terima kasih banyak pada tuan-tuan dan perempuan semua kerana sudi untuk menerima kunjungan saya, tazkirah saya, dan saya minta maaf kerana tak sempat bersama bertalaqi Al-Quranul Karim dengan surah Al-Mudassir dan surah Al-Qiyamah. InsyaAllah ada kesempatan, jika tidak ada kesibukan, kalau ikut sibuk Ustaz Ponti lah kan. InsyaAllah kalau Cikgu Rahim jemput saya cubalah untuk menerima jemputan dan undangan, kecuali kalau ada kekangan yang tak boleh menghalang. Jadi ampun dan maaf daripada saya sekiranya ada terkasar, terkurang dalam bicara perkongsian pada malam ini. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang dapat menerima keampunan saya dan daripada tuan-tuan, daripada hujung jari kepala sampai hujung kaki, saya minta ribuan ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita semua mendapat amalan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertuah kita pada malam ni, walaupun Ustaz masuk join lewat dengan Google Meet ni, tapi berbaloi, sangat berbaloi
kerana kita dapat ilmu yang sangat banyak pada malam ni dan sangat menarik yang telah diaturkan oleh Ustaz kepada kita secara tak langsung merupakan tadabbur kepada surah yang kita baca tadi, surah Al-Mudaththir dan juga surah Al-Qiyamah. Jadi alhamdulillah saya pun tak mau nak memanjangkan bicara lah. Dan sekarang ni sebab kita dah pukul 11 lebih dah, jadi kita rasa kita perlu tutup pun program kita pada malam ni dengan apa ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan tadi. Tuan-tuan boleh cerap sendiri, tuan-tuan boleh tengok balik nanti dalam YouTube apa kandungan yang telah disampaikan supaya kita dapat lebih faham, memahami apa yang disampaikan dan dapat beramal dengannya, insya-Allah. Jadi sebagai penutup seperti biasa kuda-kuda maghrib, kuda subuh dan sebagainya, kita akan tutup dengan doa. Jadi nak mohon kepada Ustaz sekali lagi dengan doanya untuk kita aminkan bersama. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi juta terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian pada malam ni. Dan juga terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan yang terus istiqamah mengikuti program ni. Jadi marilah kita sama-sama menasyidkan doa khatam Al-Quran sama-sama dan seterusnya kita akan tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul As. Allahumma warhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna wa nusina wa allimna ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis